Assalamualaikum puan, saya Nuratul binti Razak. Saya ingin berbual puan tentang perlembagaan. Soalan saya, bagaimanakah proses pembentukan dan pindaan perlembagaan dijalankan dalam negara kita? Okey, proses pembentukan dan pindaan perlembagaan ialah bergantung kepada perlembagaan itu sendiri. Proses ini melibatkan perundingan rakyat, persetujuan oleh badan undang-undang ataupun perundingan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Assalamualaikum, saya Nur Atika binti Razak. Waalaikumsalam, saya Nadia Amani. Saya nak tanya soalan tentang perlembagaan. Soalannya, apakah perlembagaan dan mengapa ia penting dalam sistem undang-undang negara kita? Perlembagaan adalah dokumen asas atau undang-undang tertinggi negara yang menetapkan struktur dan fungsi utama kerajaan. Ia penting kerana ia membentuk asas sistem undang-undang negara dan menggariskan kuasa hak dan tanggungjawab pihak-pihak berkuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Narisha Kisina ingin buat encik tentang topik perlembagaan. Soalannya ialah, adakah perlembagaan mengiktiraf hak asasi manusia? Jika ya, apakah hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam perlembagaan? Kalau perlembagaan Malaysia memang mengiktiraf hak asasi manusia. Jadi contoh-contoh dalam perlembagaan Malaysia yang mengiktiraf hak asasi manusia seperti kebebasan bersuara. Tapi kebebasan bersuara mesti tidak menyentuh pada sensitiviti yang terdapat di Malaysia, seperti kita menghina kaum lain, menghina agama lain. Jadi kebebasan suara ni ada tapi limited. Macam juga kita kebebasan untuk mengamalkan kita agama. Agama Islam ada kaedah dia, ada agama Hindu, agama Kristian ada kaedah masing-masing. Jadi mereka bebas untuk mengamalkan fahaman masing-masing selagi ia tidak menghina ataupun menyebabkan orang lain risau. Daripada itu banyak lagi berkenaan dengan kebebasan yang terkandung dalam perlembagaan seperti yang selari dengan ISR 2005 yang telah diiktiraf oleh 193 buah negara pada tahun 1990-an. Assalamualaikum, saya Narisha Kisina. Waalaikumsalam. Saya ingin buat tentang topik perlembagaan. Soalannya ialah, bagaimanakah perlembagaan negara kita ditubuhkan dan dipinda? Siapa yang bertanggungjawab untuk melakukan perubahan-perubahan ini? Perlembagaan negara biasanya ditubuhkan melalui proses penubuhan atau kemerdekaan negara yang melibatkan perundingan dan penubuhan dokumen asas. Pindaan perlembagaan biasanya melibatkan proses undang-undang yang ditentukan dalam perlembagaan itu sendiri atau melalui rundingan dan persetujuan khas. Assalamualaikum puan, saya Nur Abdul Syuhar binti Syamizam ingin berbual berkaitan perlembagaan. Bagaimanakah perlembagaan kita memastikan keseimbangan kuasa di antara cabang-cabang kerajaan? Okey, baik. Untuk perlembagaan negara kita biasanya menentukan cara keseimbangan dengan kuasa yang dijaga seperti penubuhan badan kawalan, perlindungan hak asasi manusia dan mekanisme pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan. Assalamualaikum, saya Nur Aminah Syahab binti Syamizam ingin berbual berkaitan perlembagaan. Apakah perlembagaan mengenai hubungan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri atau wilayah? Perlembagaan biasanya menggariskan hubungan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri atau wilayah. Ini boleh mencukupi pengkongsian kuasa dalam bidang tertentu atau hak negara untuk menguruskan hal ehwal mereka sendiri. Assalamualaikum puan, saya ingin berbual puan tentang topik perlembagaan. Soalannya ialah, bagaimana perlembagaan mengawal kuasa dan tugas ketiga-tiga cawangan kerajaan? Perlembagaan mengawal kuasa dan tanggungjawab ketiga-tiga cawangan kerajaan dengan memegang kuasa yang terlalu besar. Assalamualaikum, saya Syawandi. Waalaikumsalam. Apakah peranan institusi utama dalam perlembagaan seperti eksekutif, legislatif dan kehakiman? Peranan utama institusi dalam perlembagaan biasanya termasuk eksekutif. Ia melaksanakan undang-undang dan menjalankan kerajaan.
Legislatif ianya membentuk undang-undang dan mengawasi kerajaan, dan juga kehakiman iaitu menilai dan menentukan kesesuaian undang-undang dan tindakan kerajaan dengan perlembagaan.